Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan dan puan. Malam ni saya nak share isu pasal beras ada residu logam berat arsenik, khususnya arsenik kan. Jadi kita mulakan dengan Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وخاتم المسلم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Okey, jadi isu beras mengandungi residu logam berat arsenik. Okey. Sebab apa beras yang kita makan, nasi kita makan hari mengandungi residu logam berat arsenik. Jadi sebenarnya kaedah penanaman dia yang terendam dalam sawah padi, dalam air lah yang lama kan. Jadi memang padi ditanam dengan guna kaedah sawah, mana air daripada tali air, daripada sungai disalurkan ke sawah padi untuk penanaman padi yang subur lah. Jadi padi ni memerlukan air yang banyak dan dalam keadaan terendam. Pokok padi perlu terendam dalam air. Jadi rendaman dalam air pokok padi ni daripada akar sampai ke separuh atau sesuku batang pokok padi menyebabkan kandungan arsenik, sama ada inorganik ataupun organik. Arsenik akan menyerap ke dalam pokok padi melalui akar dan batang dia, dan seterusnya akan pergi kepada buah padi dan biji padi. Jadi ini yang menyebabkan beras mengandungi sisa logam arsenik yang paling tinggi antara semua jenis makanan berasaskan tumbuhan. Bijirin, buah-buahan, sayuran semua lebih rendah dan jauh lebih rendah kandungan sisa logam arsenik banding dengan beras. Okey, jadi ini satu fakta lah. So secara semula jadi memang tanah kita, permukaan tanah kerak bumi memang ada logam berat arsenik. Malah ada juga logam berat yang lain, lead, plumbum, cadmium, mercury, dalam kuantiti yang sedikit lah sisa. Jadi part per billion level dia. Jadi ini menjadi isu boleh menyebabkan keracunan arsenik kepada kita lah yang makan, utamanya penduduk kawasan Asia Tenggara, tropika, khatulistiwa. Kita di Malaysia juga menjadikan beras atau nasi sebagai makanan ruji kita, makanan utama, sumber karbohidrat, sumber tenaga kalori utama bagi kita lah setiap hari. Jadi biasanya kita makan nasi 2 kali sehari lah, tengah hari dan malam. Biasa ada juga yang lebih sampai 3 kali. Kalau pagi sarapan makan nasi lemak, tengah hari makan nasi berlauk, malam makan nasi berlauk, nasi goreng kan. Semua begitu 3 kali, 2 kali, dan kemungkinan ada 1 kali bagi setengah orang, 1 kali sehari. Jadi kemungkinan ia boleh menimbulkan kesan sampingan sisa racun arsenik dalam badan bila dia bertimbun tinggi dalam tubuh kita. Jadi boleh menimbulkan kesan sampingan seperti loya, muntah kan.
dan juga kesan kepada kulit, gatal-gatal, malah kepada penyakit-penyakit kronik seperti kanser, khususnya kanser pundi kencing, kanser paru-paru, kan, dan kanser kulit. Ini menurut artikel kesan keracunan daripada logam berat arsenik. So macam-macam kesan. Jadi kesan mudarat yang lebih berisiko adalah kepada bayi, kan, bayi dan kanak-kanak yang kecil lah, kan. Bayi yang lebih pada 6 bulan dah start makan makanan pejal, diberi biasanya bagi nasi atau bubur, kan. Dan juga kepada ibu-ibu mengandung, kepada bayi yang dikandung lah dalam rahim. So ini yang jadi isu, jadi isu utama lah. Okey, jadi benda ni kita nak kena bincang dengan secara lebih perinci lah, sebab dia ada pro and cons dia, kan. Sebab kita dah jadi nasi ni sebagai makanan utama, jadi kita nak mengelak makan nasi yang hampir-hampir mustahil. Tapi bagi setengah orang yang berdiet, dia makan nasi seminggu sekali, ada yang tak makan nasi beberapa minggu, kan. Dia ganti dengan makan roti atau oat atau bijirin lain lah, barley ataupun quinoa, macam-macam lah bijiran-bijiran lain. So bagi kita yang biasa makan nasi ni agak sukar lah untuk mengelakkan secara terus 100% daripada pengambilan nasi, kan. Termasuk juga produk-produk makanan berasaskan beras, macam susu daripada beras, dipanggil rice milk, ataupun minuman daripada beras, campur dengan beras, minuman sarapan bijirin buat pada beras, dan juga minuman tenaga, coklat bar yang buat pada beras. So semua makanan dan produk makanan berasaskan beras mempunyai kandungan sisa racun arsenik yang lebih tinggi. So kandungan racun arsenik yang ditetapkan lah oleh FDA dan Kesatuan Eropah bagi makanan adalah 4 per bilion. 4 per bilion. 4 part per billion. 4 ppb. Bukan 4 per million, 4 per billion. So memang sangat rendah lah residu sisa arsenik yang dibenarkan oleh regulators, FDA dan juga Kesatuan Eropah. Jadi dalam minuman pula, minuman air botol, minuman air mineral, tahap sisa arsenik yang dibenarkan adalah 10 part per billion, 10 ppb, lebih tinggi daripada makanan. So yang menjadi isu adalah kandungan arsenik inorganik yang lebih berisiko tinggi, memudaratkan kesihatan lah, memberi kesan-kesan sampingan, kesan-kesan keracunan. And kalau organik arsenik, kesannya lebih rendah, risikonya lebih rendah sebab dia tidak bioavailability, mana penyerapannya lebih rendah dalam badan kita. Jadi dia keluar melalui bersama najis lepas kita makan dia. So dalam ikan laut dalam, kan, yang dikatakan ada juga residu logam arsenik, risiko pada kesihatan lebih rendah sebab sisa arsenik dalam ikan laut dalam adalah berbentuk organik arsenik. Organik, bukan inorganik. Inorganik ini tersedia untuk diserap secara menyeluruh, hampir keseluruhan dapat diserap oleh tubuh kita dalam darah, dan boleh build up dalam badan kita, dalam sel-sel, tisu-tisu dan organ-organ. Ini boleh menyebabkan kesan mudarat lah bila dia telah mencapai satu tahap
tertentu, dia punya terenap ataupun dia tersimpan build up dalam badan kita melebihi tahap tertentulah kan, dan juga tahap sensitiviti seorang juga ada berbeza kan, dan setiap sel dalam tubuh kita sebenarnya boleh melakukan proses detox, menyingkirkan bahan-bahan logam berat ni, arsenic dan juga yang lain, mercury, cadmium, lead, plumber dan yang lain-lain jugalah logam-logam berat yang lain. So kita ada mekanisme untuk menyingkirkan logam berat yang terkumpul dalam badan kita kan. Tapi kita kena mengamalkan pemakanan yang sihatlah, makan whole foods, alami, seimbang, bebas bahan kimia aditif dan juga bebas residu racun pertanian untuk mengoptimalkan fungsi detox sel kita untuk menyingkirkan logam berat dalam badan kita lah. Okey, jadi isunya sekarang bagaimana kita nak mengurangkan risiko kemudaratan, kesan sampingan dan juga kesan keracunan daripada logam arsenik dalam beras. Ini isu utama dia. Jadi beras ada banyak jenis, banyak variety, dan beras yang paling tinggi kandungan sisa logam arsenik adalah beras perang. Sebab logam arsenik ni terkumpul pada bahagian kulit, pada bahagian kulit dan juga pada bahagian luar biji padi lah, pada bahagian kulit dan juga bahagian dipanggil selaput aliron, selaput yang luar tu yang ada pada beras perang. Beras perang dia tak polish, dia tak ada proses polishing. Jadi dia masih mengekalkan selaput aliron yang tinggi fiber, protein dan juga vitamin, mineral tu kan. Itu yang menyebabkan beras perang mengandungi sisa arsenik lebih tinggi lah daripada beras putih biasa. Beras putih yang kita polish, yang putih tu, yang tak ada zat, yang paling kurang zat, kurang protein, kurang vitamin, kurang mineral, kurang serat, iaitu mengandungi sisa logam arsenik lebih rendah, jauh lebih rendah, begitu. So dikatakan 150 part per billion, ataupun lebih 50% daripada beras putih. Kandungan sisa logam arsenik lebih 50% daripada beras putih. Maknanya beras perang mengandungi sisa logam arsenik melebihi 5% daripada berbanding dengan beras putih. So tinggi juga, 50% lebih tinggi pada beras putih. Jadi ini jadi isu dia lah. Walaupun dia mengandungi zat nutrisi yang lebih tinggi, serat lebih tinggi, protein lebih tinggi, tapi dia mengandungi sisa logam arsenik 50% lebih tinggi daripada beras putih. Ini satu jenis beras. Kalau beras parboil dia lebih rendah lah daripada beras perang, tapi lebih tinggi sedikit daripada beras putih, sebab dia pun mengekalkan lapisan aliron. Tapi proses parboil, yakni merendamkan padi dan juga proses steam padi tersebut akan menyingkirkan sebahagian besar sisa logam arsenik dalam biji beras, begitu. So dia dapat mengurangkanlah. Jadi kita boleh pilih jenis beras parboil yang masih mengekalkan kandungan zat, protein, vitamin B kompleks, antioksidan, serat, dan juga prebiotics.
dalam beras parboil. Kandungan arseniknya lebih rendah lah daripada beras perang. Itu dia punya poin yang pertama lah. Tapi kalau ada orang lebih sensitif, dia nak lagi rendah kandungan sisa arsenik, dia boleh makan beras putih biasa. Okey. Kemudian varieti beras. Varieti beras yang lebih rendah kandungan arsenik adalah varieti beras basmati. Ini mengikut kajian lah, artikel-artikel. Basmati adalah beras yang paling rendah sisa logam arsenik. Basmati ditanam di 3 negara, India, Pakistan dan Bangladesh. Begitu. So boleh pilih beras basmati, basmati yang biasa ataupun basmati steam atau basmati parboil. Dia mengandungi paling rendah sisa logam arsenik, beras basmati. Jadi cara kita nak mengurangkan risiko keracunan arsenik dalam beras, kita boleh ambil beras basmati, beras basmati. So basmati dia mengandungi GI lebih rendah, kandungan protein lebih tinggi lah, begitu. Dan juga zat-zat lain yang lebih tinggi daripada beras putih biasa. Jadi bagi orang kecil manis dan bagi orang yang nak jaga kesihatan untuk mendapat sustain energy, dan tidak berlaku spike insulin dan spike sugar dalam darah dia. Jadi kita boleh amal beras basmati. So kita seimbangkan supaya kita kurangkan pengambilan beras yang mengandungi arsenik lebih tinggi dalam beras biasalah. So yang pertama tadi kita dah sebut ambil beras putih, dan yang kedua ambil beras basmati, lebih rendah daripada beras putih biasa kandungan arsenik. Plus basmati GI dia lebih rendah, jadi dia mengurangkan peningkatan gula dalam darah kita, maksudnya stabil, gula dalam darah kita stabil lah. So basmati lebih baiklah dari segi pemilihan untuk penjaga kesihatan dan juga mengurangkan risiko keracunan logam arsenik. Itu. Yang ketiga, kita kurangkan pengambilan beras setiap hari. Jadi dalam artikel disebutkan 7 kali seminggu, maknanya makan sekali sehari je beras, dapat mengurangkan risiko keracunan atau penyakit-penyakit yang berkaitan dengan keracunan arsenik. Gitu. Bila kita ambil beras nasi atau produk yang berasaskan beras 7 kali seminggu. 7 kali seminggu je. 7 hidangan je seminggu. Kalau nak lagi rendah, 2 kali seminggu sudah mencukupi. Alright. Jadi hari lain paksalah kita makan bijirin yang berasaskan gandum, jagung ataupun oats, barley. Okay. Bijirin ni memang rendah, sangat rendah, jauh lebih rendah kandungan sisa arsenik berbanding dengan beras. Gitu. Jadi kena biasakanlah, kena biasakan bagi orang yang sensitif, sebab saya tak ceritakan tentang risiko penyakit yang boleh jadi disebabkan keracunan sisa logam berat arsenik, Dia mengikut artikel keracunan arsenik ataupun keracunan kronik arsenik yang sedikit sisa, bukan banyak. Kalau banyak boleh menyebabkan penyakit akut, serangan toksik akut, itu lebih bahayalah, itu tak ada dalam beras, tak begitu dia mengandungi sisa je, residu, maknanya sangat rendah lah. Tapi sebab kita makan hari-hari, dia boleh build up dalam badan kita, jadi boleh menimbulkan risiko penyakit-penyakit ataupun
kesan sampingan daripada ketoksikan arsenik, kan. Jadi antara penyakit-penyakit yang berisiko orang yang terdedah kepada arsenik, logam arsenik adalah penyakit-penyakit kencing manis, diabetes type 2, penyakit jantung, kan. Penyakit berkaitan dengan metabolik lah, darah tinggi, kolesterol. So ini boleh bagi orang yang mengamalkan makan beras, khususnya beras yang mengandungi sisa arsenik yang lebih tinggi, paling tinggi, kan. Khususnya beras perang lah, yang disebutkan kandungan sisa arsenik 50%, lebih tinggi pada beras putih, begitu. So boleh menyebabkan secara jangka panjang lah penyakit-penyakit metabolik ni, kencing manis, jantung dan juga kolesterol, kan. Dan juga penyakit-penyakit kanser, kanser yang disebutkan dalam jurnal dan artikel akibat keracunan arsenik kronik adalah kanser pundi kencing, kanser paru-paru dan kanser kulit. Ini dia meningkatkan risiko lah. Jadi kita nak kurangkan pendedahan kita kepada logam arsenik ni, sebab dia boleh build up dalam badan kita, kan. Gitu. So kita tak maulah perkara ni berlaku. Jadi kita dah sebut tadi, pertama, elakkan makan beras perang. Kita beralih kepada beras basmati, kan, atau beras parboil pun boleh, tapi basmati lebih rendah lah. Kalau nak basmati yang parboil pun okey, basmati parboil ataupun steam. Beras basmati steam, tapi harga dia lebih mahal, kan. RM9, RM8, kalau ada offer RM8 lah. RM8, RM9, RM10 basmati parboil. Dia mengandungi GI lebih rendah, zat lebih tinggi, protein, kan. Gitu, beras parboil basmati lah. Plus sisa logam arsenik yang paling rendah, variti beras basmati mengandungi sisa logam arsenik paling rendah dalam semua jenis beras, begitu, kan. Okey. Lepas tu yang ketiga tadi kita dah sebut, kurangkan pengambilan nasi lah seminggu kepada 7 hidangan, ataupun kurang pada 7 hidangan, 5 ke 4 ataupun 2 hidangan. Jadi orang dah amalkan beras makan seminggu sekali, memang lebih baik lah, kan. Lebih baik sebab risiko terdedah kepada logam arsenik lebih rendah lah, sebab dia kurang mengambil nasi, begitu. So benda ni memang betul, memang betul, berdasarkan kepada makanan beras paling tinggi kandungan sisa arsenik. Kemudian kita amal juga makan makanan sayuran hijau, daun hijau, khususnya daun ketumbar, parsley, spirulina, itu suplemen lah, kan. Ulam raja, kan. So sayuran daun hijau ni dapat menyah-toksikkan sisa logam arsenik dalam tubuh kita. Bahkan sisa logam berat yang lain juga, plumbum, mercury, cadmium, dan yang lain-lain lah, begitu. So amalkan makanan sayuran daun hijau, khususnya daun ketumbar, ulam raja dan juga daun parsley, kan. Daun basil, daun kemangi, itu pun bagus juga, Dan kalau suplemen, kita boleh ambil suplemen chlorella, chlorophyll, yang klorofil yang tinggi lah, chlorella, spirulina, itu semua dapat menyingkirkan sisa logam berat yang bertimbun dalam badan kita, begitu. Jadi ini langkah yang keempat lah, bagaimana kita dapat singkirkan timbunan logam berat dalam tubuh kita. Kalau kita tak boleh elak,
kurangkan pengambilan nasi, kita ambil makanan yang boleh detox dia. Dapat menyingkirkan logam arsenik daripada tubuh. Baik. Dan kita amal makanan-makanan yang menguatkan fungsi sel, fungsi detox sel, khususnya untuk logam berat lah, kan. Jadi kena elaklah makanan yang mengandungi racun pertanian, glyphosate, herbicide, pesticide, insecticide semua, kan. Dan juga bahan-bahan kimia dalam makanan, bahan kimia aditif, pewarna, perasa, pemanis steroid, emulsifier, kan. Dan juga lemak trans, dan makan-makan bergoreng yang boleh melemahkan fungsi sel, begitu. So kita menguatkan fungsi sel dan di badan kita dapat menyahkan, menyingkirkan, detox logam berat termasuk arsenik ni tadi, begitu. So jadi kita dapat mengelakkanlah risiko penyakit-penyakit kronik yang berkaitan dengan terdedahnya kepada logam arsenik tadi. Jadi kita tak perlulah risaulah sebenarnya, kan. Tak perlu risau sangat. Jadi kita kena buat langkah-langkah ni tadilah. Alright. Okay, so itu saja untuk waktu ni. Bagaimana kita nak mengurangkan risiko, kan, ataupun mengelakkan kita nak elak makan beras langsung. Bolehlah bagi orang yang boleh makan gandum, kan, makan oat, barley, quinoa, kan, biji-biji lain lah. Ataupun bagi orang yang mengamalkan diet keto, memang dia tak makan sumber makanan berasaskan karbohidrat, jadi memang tak ada masalah lah, kan, begitu. Jadi begitulah caranya kita nak mengelakkan atau mengurangkan risiko ketoksikan ataupun kesan sampingan daripada terdedahnya tubuh kita kepada logam berat arsenik di dalam beras dan nasi, insya-Allah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.